Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1082. Antara paparan utama. DN bukan nak subuhkan kerajaan Melayu Islam. Balak muncul di Tasik Senyir, fenomena apa? Di manakah RUU 355? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak hairan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membisu apabila Presiden MCA memberi amaran, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam." Pemimpin UMNO sebenarnya sependirian dengan pemimpin MCA itu. Hakikat ini dinyatakan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pada Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional Pilihan Raya Negeri Melaka pada 27 Oktober tahun lalu. Kita bukan nak menubuhkan kerajaan Melayu. Kita bukan nak menubuhkan kerajaan Islam. Kita nak menubuhkan kerajaan Barisan Nasional yang berbilang kaum dalam negara ini, insyaAllah. Katanya, beliau menyeru rakan-rakan Barisan Nasional supaya berjalan seiring dengan UMNO. Begitulah wajah sebenar pemimpin UMNO yang kononnya pejuang Melayu. Namun, di mana UMNO meletakkan slogan ketuhanan Melayu yang mereka banggakan selama ini? Di mana UMNO meletakkan penyatuan ummah yang dibanggakan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika memeterai Piagam Muafakat Nasional pada 14 September 2019. Ramai walaun dan masyarakat yang mengalirkan air mata kerana terharu bercampur gembira. Piagam yang ditandatangani oleh kedua-dua Presiden Parti UMNO dan PAS pada Majlis Himpunan Penyatuan Ummah di Pusat Dagangan Dunia Putera itu kini umpama sampah. Melayu Islam disebut dalam perkara 4 piagam tersebut, iaitu membentuk kerjasama dengan mengembangkan naratif Islam dan bangsa Melayu tanpa menafikan kepelbagaian agama, kaum dan budaya sebagai paksi kepada kestabilan politik, keharmonian kaum dan kesejahteraan negara. Hari ini Hadi nampak kluster mahkamah yang pernah dipeluknya merencana pilihan raya negeri Johor ketika negara masih bertahan serangan COVID-19 varian Omicron. Muafakat Nasional mati tanpa pusara. Lalu Hadi menuduh UMNO umpamai itik patah kaki yang lupa jasa penyelamatnya setelah sembuh. Sedangkan dulu, kini dan selamanya, UMNO BN memang tidak pernah pun mahu menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Hanya PAS yang berjaya dipermainkan UMNO sehingga pecah belah dan tertubuh Parti Amanah Negara, Amanah. Namun, tanpa serik digigit ular di lubang yang sama berkali-kali, PAS bersekongkol dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahidin Mat Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali mengkhianati mandat rakyat menerusi langkah Sheraton bersama UMNO. Bukan UMNO kisah pendedahan dalam kenyataan bersumpah Tim Lesnar di Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat bahawa 10 juta US dollar wang One Malaysia Development Berhad telah digunakannya untuk membeli rumah di London sebagai hadiah bagi menutup mulut bekas kekasihnya itu yang kononnya memeras ugutnya. Sementara itu, 1MDB telah menghadiahkan rakyat Malaysia dengan hutang berjumlah 32 bilion ringgit setakat pertengahan tahun lepas. Macai terus terkesima dengan malu apa bosku. Mereka percaya kepada naratif bahawa Datuk Seri Najib Razak difitnah walaupun didapati bersalah oleh 2 mahkamah di negara ini dalam kes penyelewengan dana SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Manakala walaupun diperbodohkan oleh pemimpin sendiri, tidak ada apa perubahan kepada Islam jika kalian mengundi PAS. Ini kerana yang berkuasa tetap UMNO yang dikuasai kluster mahkamah dan tidak ada hasrat untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Kalau kos membina sebuah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT berharga RM40,000, sebanyak 1,050 buah rumah sudah boleh dibina dengan dana 42 juta ringgit itu. Itulah harga projek pembodohan yang disumbat oleh UMNO untuk Melayu Islam. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman berkata Malaysia tidak diundang pada sidang kemuncak pemimpin berkenaan iklim di Amerika Syarikat pada 22 dan 23 April 2021 kerana negara ini bukan tergolong dalam kategori yang terdedah kepada impak perubahan iklim yang ketara. Menurut beliau, Malaysia juga tidak termasuk dalam objektif utama persidangan tersebut iaitu menggalakkan negara ekonomi besar yang secara kolektif menyumbang kepada 80% gas rumah hijau GHG untuk meningkatkan komitmen
UN mencapai matlamat mengekalkan pemanasan global pada tahap kenaikan suhu maksimum 1.5 darjah Celsius. Persidangan tersebut adalah bersifat one-off dan tidak menjejaskan rundingan serta ketetapan di bawah kerangka kerja Konvensyen Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, katanya seperti di petik bernama 7 April 2021. Hal ini perlu dilihat secara berasingan dengan isu pengimportan sisa plastik ke Malaysia baru-baru ini dari Amerika Syarikat, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Pada hujung tahun itu, yakni Disember 2021, rakyat negeri-negeri di barat semenanjung Malaysia dikejutkan dengan serangan bencana banjir yang amat dahsyat. Rata-rata mereka tidak bersedia untuk menempuh malapetaka tersebut. Jentera kerajaan bagai dalam koma. Sementara menteri-menteri ramai yang pergi bercuti. Malah Tuan Ibrahim sendiri pergi menunaikan umrah di Mekah bersama keluarganya. Demikian terjadi apabila kita hanya ada gerombolan kaki stokrat dalam kabinet yang terlantik demi mengikut tradisi Scheme of Things yang diamalkan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipercayai tiada pilihan kecuali akur dengan syarat bersatu dan PAS. Seperti kata pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad, kerajaan Ismail Sabri akan tumbang jika Mahyadin menarik sokongan terhadapnya. Justru walaupun menteri tidak cekap, Ismail Sabri tidak dapat berbuat apa-apa untuk merubahnya. Kini pantai timur pula dilanda banjir. Malah ada kawasan yang tidak pernah dinaiki air turut tenggelam. Kejadian yang mengejutkan penduduk itu membuat mereka hanya dapat menyelamatkan nyawa sahaja. Apabila banjir besar yang berlaku di daerah Pasir Mas, maka terus dikatakan ia berpunca daripada aliran air bah yang melanda 5 wilayah di selatan Thailand. Tuan Ibrahim menyangkal kenyataan segelintir penduduk yang mendakwa banjir besar berlaku kerana projek benting projek fasa 1 pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Golok. Malah pembinaan lembangan sungai ini sebenarnya dapat mengurangkan impak banjir daripada menjadi lebih teruk. Justru kementerian cuba memastikan setiap fasa projek dapat disegerakan supaya tidak menjejaskan penduduk setempat selepas ini. Fasa pertama dijangka siap tahun depan. Pada masa sama, kementerian juga sudah meluluskan projek fasa 2 dengan nilai RM265 juta untuk pembinaan dinding cegah banjir di rantau panjang, katanya seperti dipetik Berita Harian. Bah melanda 5 wilayah di selatan Thailand kerana negara tersebut turut terkesan dengan fenomena perubahan iklim yang berlaku. Justru janganlah terlalu angkuh mengatakan Malaysia bukan tergolong dalam kategori yang terdedah kepada impak perubahan iklim. Hakikatnya jika jiran terkena impak tersebut yang berlaku di sempadan, maka kita pun turut terjejas. Bencana yang sama menimpa negeri Terengganu dengan ribuan penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di seluruh negeri itu. Di Kuala Terengganu sendiri, apabila ramai rakyat dikejutkan banjir terjadi sejak dari waktu lewat petang hingga malam. Penduduk bersungut tiada wakil rakyat kelihatan turun padang. Rungutan ini turut dizahirkan oleh ahli dan penyokong PAS, kata Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Datuk Raja Kamaru Baharin Shah dalam satu kenyataan. Menurut beliau, maklumat yang diterimanya mendapati mesyuarat Exco Kerajaan Negeri minggu ini tidak diadakan di negeri Terengganu sebagaimana lazimnya. Adakah dalam waktu banjir buruk ini Menteri Besar mengadakan mesyuarat Exco di Kuala Lumpur juga? Soalnya, beliau membangkitkan kos tinggi yang ditanggung apabila mengadakan mesyuarat Exco di Kuala Lumpur. Ini kerana kata Raja Kamarul, ia melibatkan sekitar 50 pegawai yang terdiri daripada 15 ahli Exco dengan 30 orang pegawai dan beberapa orang urus setia mesyuarat, pemandu-pemandu kereta rasmi dan kos penerbangan serta penginapan. Ia melibatkan kos sekitar antara RM50,000 hingga RM70,000 setiap kali ia diadakan di Kuala Lumpur. Inilah kemewahan dan pembaziran Kerajaan Kayangan PAS Terengganu walaupun semasa banjir besar melanda negeri, sindirnya. Beliau mendakwa Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar tidak mahu menjawab soalan pihak media. Bagaimana rakyat hendak dapat laporan mesyuarat Exco? Kerajaan bisu. Kerajaan PAS Terengganu hari ini sangat luar biasa, memecah berbagai adat dan tradisi yang merugikan rakyat, bidasnya. Bukan hanya kerajaan yang luar biasa, Tasik Kenyir pun turut menjadi luar biasa apabila balak muncul di permukaannya. Setakat ini tiada penjelasan yang konkret apa punca ribuan kayu kayan terapung di Tasik Kenyir. Pagi tadi, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap mengenai isu berbangkit negara termasuk pembalakan. Beliau mengingatkan ahli parlimen di Dewan Rakyat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jom Channel ingin berkongsi hadis tersebut yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Wabidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Wabidah?
Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW menyifatkan Al-Ruwaibidah sebagai orang yang keji atau kurang ilmunya yang bercakap tentang perkara-perkara umum yang besar sedangkan dia tidak mempunyai ilmu mengenainya. Wallahu alam. Dalam satu wawancara bersama Berita Harian yang diterbitkan 9 Ogos 2020, Hadi berkata, musuh adalah siapa sahaja yang anti-Islam sama ada secara total atau Islamofobia. Siapa yang anti-Islam ataupun berfahaman salah terhadap Islam yang menghalang cita-cita Islam untuk memimpin, merekalah musuh kita termasuk orang Melayu sendiri. Beliau dengan jelas menuding jari kepada DAP dan secara tersirat Pakatan Harapan kononnya menentang Islam. Apa yang berlaku ialah DAP banyak campur hal orang Islam walaupun perlembagaan menyatakan hak orang Islam boleh melaksanakan ajaran syariat mereka. Orang bukan Islam ada hak sendiri. Ini ada dalam perlembagaan. Namun setiap kali kita nak laksanakan agenda Islam, walhal untuk orang Islam saja, DAP menentang. Apa yang menarik ialah termasuk kalangan yang mahu sokongan bukan Islam ini turut terikut sama, katanya. Sedangkan hakikatnya MCA, MIC, Gerakan dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP merupakan kelompok yang membantah pembentangan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 RUU 355. Presiden MCA ketika itu Datuk Seri Leo Tiong Lai menentang RUU 355 persendirian itu yang mahu memindahnya untuk memansuhkan Perlindungan 356. Peruntukan sedia ada ini selaras dengan undang-undang lain dalam negara manakala tindakan RUU persendirian Hadi untuk memansuhkannya akan menjejaskan keseimbangan sedia ada selain bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, katanya seperti dipetik Berita Harian pada 27 Mei 2016. Sehari sebelum kenyataan terbuka Tiong Lai iaitu 26 Mei 2016, Presiden PAS membawa usul RUU tersebut di Dewan Rakyat. Antara pindaan dicadangkan dalam RUU 355 ialah hukuman penjara tidak melebihi 30 tahun atau denda tidak lebih RM100,000 atau 100 sebatan berbanding maksimum 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan yang boleh dijatuhkan Mahkamah Syariah ketika ini. Namun, anehnya Hadi pembawa usul RUU tersebut memohon supaya usul itu ditangguhkan. Saya mohon supaya usul ini ditangguhkan dan dibawa ke mesyuarat akan datang mengikut peraturan mesyuarat 15/5, katanya. Justru yang di-Petua Dewan Rakyat ketika itu Tan Sri Pandikar Amin Mulia memutuskan RUU 355 akan dibahas dan diputuskan pada sesi persidangan Dewan Rakyat akan datang yang tidak kunjung tiba. Kali terakhir rakyat mendengar mengenai RUU 355 ialah pada 6 Oktober 2021. Pada hari itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata bahawa RUU 355 akan dibentangkan kepada kerajaan-kerajaan negeri sebaik ia dimuktamadkan. Menurut beliau, perbincangan mengenai RUU 355 oleh Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, melihat kepada pelbagai aspek khususnya aspek perlembagaan undang-undang dan hukum syarak. Katanya ia bagi memastikan RUU tersebut lebih komprehensif dan seterusnya memperkasakan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, lapor Astro Awani. Maknanya himpunan RUU 355 yang dianjurkan oleh PAS di Padang Merbuk pada 28 Februari 2017 hanyalah sia-sia sahaja. Hampir 6 tahun berlalu selepas ia pertama kali dibentangkan, RUU 355 PAS masih terhegeh-hegeh di JAKIM. Sedangkan dalam 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara ini, rang undang-undang Profession Guaman Syari'i Wilayah Persekutuan 2019 berjaya diluluskan. Dengan kelulusannya, Peguam Syari'i diberi peluang untuk menubuhkan Majlis Peguam Syari'i dan Badan Peguam Syari'i yang akan menyediakan dan mengurus hal ehwal penerimaan masuk Peguam Syari'i, lesen amalan, kes disiplin dan takbir urus perjalanan kes di Mahkamah Syariah. Tidak perlu retorik menunggang agama atau berhimpun di Padang Merbuk. DAP yang dituduh Hadi sebagai anti-Islam turut menyokong akta tersebut. Tidak nampak di mana pencapaian PAS memertabatkan Islam setelah bersama Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional dalam kerajaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari polterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel Moving Forward, sharing a new experience.